kita buat sejarah dulu. Kita buat sejarah. Lepas tu sekarang kita dah masukkan pelbagai subjek-subjek yang lain. Jadi supaya saya boleh bagi contoh lah. Ini saya bagi contoh. Memang Hyperdoc ini dihasilkan oleh guru-guru saya di sekolah saya. Saya nak semua orang tengok lah. Bukanlah saya nak bangga diri, cikgu saya bagus. Tak. Sebenarnya saya nak tunjukkan bahawasanya Hyperdoc ini bukan hanya untuk subjek sejarah saja. Boleh mana-mana subjek. Okay? Alright cikgu. Adakah cikgu bersedia? Sekarang saya, okay. Ini contohnya lah kita share. Kita akan share link. Kita hanya share link sahaja pada dalam grup anak murid saya, anak murid kita. Ini contoh kalau yang ni ada ekonomi. Ini ekonomi. Cikgu ekonomi buat. So ini link dia. Ini cikgu biologi. Ini cikgu ni. Kita cuma share link sahaja. Kita share dekat grup anak murid kita. Okey, cikgu mesti tanya saya, Shima boleh share dekat WhatsApp tak? Cikgu, WhatsApp boleh, Telegram boleh, Google Classroom boleh. Mana-mana tempat cikgu nak share, boleh share. Tak ada masalah. Alright? So ini sedikit saya nak tunjukkan tentang contoh-contoh Hyperdoc. Okey, bagaimana kita nak buat. Okey, lepas ni step selepas ini adalah bagaimana kita nak hasilkan Hyperdoc. Okey, cikgu, lepas ni kita nak mulalah step by step macam mana kita nak hasilkan Hyperdoc. So saya harap cikgu sudah bersedia dengan pen dan juga kertas. Okey. Saya akan cuba untuk guide cikgu step by step. Okey. Daripada mula scratch kosong sehinggalah terhasilnya satu Hyperdoc. Okey. Saya harap cikgu semua stay tune dengan saya. Okey, untuk saya cuba bantu supaya hasrat kami hasrat KPPD saya, Puan Hajah Marpu Atun, begitu juga dengan Puan Badia, kita nak lebih ramai cikgu-cikgu khususnya di daerah Petaling Utama kita boleh hasilkan Hyperdoc. Okey, so maknanya kata kita boleh guna dalam kelas cikgu. Kita boleh guna nanti especially untuk kami yang di sekolah menengah. Okay. Form 2, Form 3 diorang masuk lambat, bulan 3 nanti masuk. Jadi kita boleh buat. Kalau yang anak-anak kecil lagi best. Kalau cikgu tengok silibus untuk sekolah rendah lagi macam-macam. Cikgu akan jadi lebih kreatif. Saya ajar basic je hari ni, nanti cikgu akan jadi lebih kreatif. Percayalah cakap saya. Okay? Alright. Okay. Pertama sekali, cikgu mesti buka cikgu punya Google. Okay? So cikgu nampak 9 titik dekat sini. Okay, cikgu klik 9 titik ni. Okay, selepas cikgu klik, dia akan keluar macam ni kan. So, cikgu pilihlah drive. Okay, 9 titik, drive. Okay, cikgu? Alright. Selepas cikgu tekan drive, dia akan keluar macam ni. Ini saya punyalah. Ini paparan saya. Maaf cikgu, saya batuk sikit. Saya gagahkan diri juga untuk hari ni sebab dah tak ada tarikh kan. Saya harap saya boleh bertahan sampai habis ni insyaAllah. Okay. Okay, kalau cikgu tengok ini adalah drive saya. Okay, saya kan cikgu sejarah jadi saya memang ada bahan sejarah. Okay, saya nak cadangkan kepada rakan-rakan guru untuk create a folder dulu. Cikgu create folder. Okay, cikgu create folder bahan cikgu. Contoh macam ni ya. Cikgu create folder untuk bahan. Okay, saya kan ajar tingkatan 4 kan. So saya create dah satu folder untuk buku teks, Hyperdoc yang dah siap, quizzes, nota, PowerPoint, RTF ni adalah road to final dan juga speaking textbook. Okey, cikgu create dulu folder. Cikgu masukkan semua bahan ni. Kalau cikgu BM, create lah folder novel. Kalau cikgu bahasa Inggeris, cikgu boleh create lah grammar ke apa-apa je lah. Cikgu kena create folder dulu. Okey, kenapa kita create folder? Supaya kita masukkan semua bahan dia di sini. So nanti bila kita nak import bahan, dia jadi lebih senang. Okey, kalau cikgu tak create folder, cikgu tak letak bahan-bahan cikgu kat sini, nanti cikgu here and there, ding dong nanti cikgu rasa susah. Okey, so saya selalu akan minta rakan-rakan guru saya untuk create a folder. Create a folder, masukkan semua bahan. Okey, kita susun bahan kita di folder dulu. Okey, itu step yang pertama. Okey, alright. So kita pergi balik kat sini lah. Okey, back. Okey, sekarang kita dah nak mula ni. Kita dah ada folder. Okey, kita dah ada folder cantik semua. Okey, cikgu nampak kat sini new. Cikgu klik button new. Okey, lepas cikgu klik button new, dia akan keluar macam ni. Cikgu pilihlah Google Doc. Okey, new Google Doc. So cikgu klik Google Doc tu.
cikgu akan dapat paparan sesuci ini. Kosong macam ni. Okay. So jadi lepas cikgu dapat kosong ni, ni kita dah nak mulalah ni. So cikgu pun tulis. Cikgu tulis dia macam biasa. Dia macam words biasa. So tulis. Okay. Saya pun tulis. Kelas Cikgu Shima Nawawi. So saya type lah. Okay. Lepas tu saya suka buat petak kan. Saya buat petak. Saya masuklah. Saya nak letak buku teks. Saya nak letak nota. Okay. Saya lupa pula cakap. Okay. Cikgu. Lepas cikgu dah create folder cikgu kan. Okay. Untuk cikgu hasilkan bahan cikgu kena ada draft jugalah. Cikgu plan lah cikgu punya macam mana cikgu nak hasilkan. Okay, biasanya saya suka guna petak sebab saya ni tak nak benda tu lari sana lari sini kan. So saya create petak. So saya selalu akan guna buku teks, nota, PowerPoint, latihan. Katalah 4 ni. Okay, saya buat macam ni. So nanti cikgu mesti tanya saya, macam mana insert table tu? Okay, cikgu nampak insert kat sini. Okay, sebelum cikgu nak buat ni cikgu klik insert. Okay, cikgu pilih lah table ni. So, cikgu pilih table. Berapa cikgu nak? Berapa kali berapa? 3 ke 4 ke? Terpulang pada cikgu lah. Tapi saya selalu guna 3 darab 2 lah. So, bila insert table, lepas tu kita pun text. Type masuk dalam ni. Okay. Kita masuk kat dalam ni, kita letak satu-satu lah. Kita masuk buku teks, kita letak nota, semua kita letak. Okay, kita letak kat sini. So kita masuk buku teks, kita letak nota, semua kita letak, okay. Lepas ni kita letak buku teks, nota, PowerPoint, latihan, kita letak semua di sini, okay. Kita letak di sini, okay. So sekejap right. Sekejap cikgu. Sekejap cikgu. Okay. Sekejap cikgu. Alright. Okay, so kita pun mana tadi saya? Okay, sorry, kat sini kan. Okay, kita dah masuklah bahan kita. Okay, ini template kita. Okay, so bila kita dah masukkan template kita di sini, kita letakkan buku teks kita, nota, PowerPoint. Ini kita punya, dia kata rangka lah. Kita dah masuk rangka. Okay, so dah siap lah ni. Ni dah siap. Kita dah masuk rangka dulu. Okay, selepas tu, alright, inilah kita nak masukkan link. Okay, kita nak jadikan dia biru-biru tu kan. Okay, cara kita masukkan link. Okay, cikgu nampak kat sini. Okay, kita dah siap ni kan. So cikgu nampak tak benda paper clip ni, cikgu klik. Cikgu tekan paper clip, dia akan keluar macam ni. Okay, jadi sebelum tu cikgu kena highlight dululah. Kalau saya suka, saya nak buku teks kan. Saya highlight buku teks, lepas tu saya klik button paper clip ni. So dia akan keluar macam ni. Okay, so di sinilah peranan folder kita tadi. So kita pergi kat folder tadi. So saya back lah. Saya pergi kat folder, kita cari folder kita balik. So buku teks kan. So saya double klik dekat buku teks. Keluarlah semua bahan buku teks saya tadi. Ini untuk memudahkan kita. Kalau kita tak ada folder, kita tak create folder, itu yang kacau tu. So keluar semua bahan kita. Contoh ambil lah bab 1. Contoh saya nak ambil bab 1. Cikgu right click cikgu. Dapat get a link. Cikgu tekan get a link. Lepas tu cikgu akan dapat macam ni. Okey, di sini sangat penting cikgu sangat penting. Kenapa saya letak warna merah penting? Sebab kat sini cikgu kena klik anyone with the link. Okey, kalau cikgu klik restricted, memang dia jadi biru, tapi restricted tu kita seorang je yang boleh nampak. Orang lain tak boleh nampak. Okey, dia ada 3 pilihan. Satu restricted, satu tu restricted, 2 MOE. Hanya orang yang ada akaun MOE saja boleh buka. So saya taklah berapa mencadangkan MOE sahaja. Sebab kadang-kadang anak murid kita dia buka melalui akaun Gmail dia yang biasa. Jadi cikgu pilih saja anyone with the link. Dekat sini maintain view. Lepas tu cikgu copy link. Cikgu tekan done. Dan cikgu pastekan dia di sini. Dalam bulatan ni yang tadi. Cikgu klik apply. Dan dia akan jadi biru macam ni. Okay. Alright. Mula-mula cikgu kena buat apa? Cikgu kena highlight perkataan buku teks ni. Okay, contoh cikgu highlight buku teks. Cikgu tekan paper clip ni. Okay. Lepas tu kita get a link. So dekat situlah kita buka folder kita. Di situlah sebab memainkan peranan folder kita. Proses ini akan berulang untuk semua bahan yang ada di dalam Hyperdoc yang cikgu nak hasilkan. Okay.
Ini yang ada di sinilah untuk apa yang kita nak hasilkan. Buku teks, nota, cikgu pergilah kat folder cikgu. Okay, cikgu create folder cikgu. Sorry, minta maaf cikgu. Cikgu create sampailah siap. Okey, itu kalau kita nak ambil bahan daripada sini. Okey, bagaimana pula bahan yang kita nak ambil daripada internet? Contoh YouTube. YouTube senang. Cara kita nak ambil bahan daripada YouTube lebih mudah berbanding kita nak letak bahan-bahan. Okey, bahan dekat sini kita boleh letak dalam bentuk PDF boleh, Words boleh, semua boleh. Tak ada masalah cikgu. Okey, cikgu ada bahan nota cikgu yang banyak kan? Katalah cikgu ada PowerPoint. PowerPoint boleh, tak ada masalah. PowerPoint, PDF, Words, apa sahaja cikgu uploadkan semua dulu di bahan. Okey, sekarang ni kalau cikgu nak ambil bahan daripada YouTube, cara kita ambil bahan daripada YouTube berbeza sikit. Okey, contoh okey, ini adalah contoh. Saya tadi kan ajar pilihan raya kan, saya pun search pilihan raya 55. Saya nak lagu Mari Mengundi. Okey, kata saya suka benda ni, cikgu nampak share ni, cikgu klik share, dia akan keluar macam ni. Di sini cikgu copy link, lepas tu cikgu paste lah dekat tempat yang tadi tu. Ini bahan daripada internet. Internet senang. Okey, cikgu suka mana-mana di sini, cikgu klik share, cikgu copy, cikgu paste. Tapi pastikan cara dia macam tadilah. Cikgu kena di paparan asal kita. Okey, di sini. Okey, contoh katalah nak PowerPoint ni kan, cikgu mesti highlight dulu PowerPoint ni. Highlight PowerPoint, tekan paperclip, baru masukkan yang bahan tadi. Okey, baru masukkan yang tadi. Cikgu copy yang ni, cikgu dah tekan copy, cikgu paste. Bila cikgu apply, dia akan terus menjadi biru. Okey, proses ini akan berulang. Okey, proses ini akan berulang untuk semua bahan cikgu. Cikgu kena ulang lah. Ulang. Cikgu buat sampailah siap. Okey, alright. Okey, so kita dah siap semualah. So cikgu dah masuk semua. Selalu orang tanya saya, okey, macam mana nak tukar warna background? Sekarang putih suci. Okey, sekarang macam mana nak tukar warna background? Okey, cikgu pergi dekat file. Okey, cikgu pergi dekat file. Cikgu tekan paste setup. Okey, paste setup. Okey, so cikgu akan dapat macam ni. So paper size kat sini cikgu pilihlah A4 dan warna. Cikgu tekan lah, cikgu nak warna apa? Merah ke, biru ke, hijau ke, purple ke? Cikgu tekan. Cikgu nak warna apa? Cikgu klik OK. Tada! Dia jadi macam ni. Semua sekali nanti hijau. Cikgu tengok tak? Saya highlight petak saya, kotak saya ni. Kotak saya ni pun akan jadi hijau. Tak best kan? Tak cantik kan? So cikgu nak tukar kotak ni biru, kotak ni merah. Boleh. Cikgu nampak tak yang warna saya letakkan yang dalam bulatan ni? Okey, cikgu highlight lah. Macam saya memang suka dalam tu semua putih. Saya suka dalam putih, luar je berwarna. Tapi kalau cikgu tengok rakan-rakan guru yang saya buat tadi, diorang suka warna-warni. Itu terpulang. Okey, kita tak ada restricted. Macam mana nak buat. So terpulang kepada cikgu. Cikgu suka macam mana, ikut kreativiti cikgu. Okey, so cikgu tekan benda ni, saya pilih putih. So dia jadilah macam ni. Okey, ini yang saya selalu buat lah. Okey, kalau cikgu nak tukar sini biru, select saja ni. Okey, cikgu select saja yang dalam ni, cikgu tekan dan macam tadi biru, merah, kuning. Terpulang pada cikgu. Warna ni kita make up kemudian. So make up ni bila-bila pun kita boleh make up. So saya pun buat, kita masukkan semua. Ini adalah contoh ini adalah contoh hyperdoc yang saya buat. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini ada gambar. Gambar-gambar ni kita boleh cut and paste. Kita boleh letak je. Okey, kalau kita tak letak gambar pun boleh. Tapi kalau tak ada gambar tak menarik. Katakan cikgu nak ambil gambar-gambar yang bersesuaian. Cikgu ada gambar daripada dari image daripada PowerPoint ke image daripada, cikgu just ambil copy paste. Copy paste. Gambar copy paste. Tak kisah. Gambar apa-apa saja. Okey, kalau tak ada gambar dia akan jadi very dull, sangat kosong. Okey, cikgu ambil je gambar, copy paste gambar kat situ. Okey. So ini adalah contoh yang dah siap lah. Saya tak tunjuk lah. Kalau saya nak tunjuk step by step yang saya takut nanti ada gangguan lain, nanti dia tak berapa stable. Okey. So yang ni dekat sini saya akan letak, saya selalu letak intipati pembelajaran. Terpulang pada cikgu, ikut kreativiti cikgu. Cikgu nak letak boleh, cikgu tak nak letak boleh. Okey. Kat sini ni saya tulis kelas online sejarah bersama Cikgu Shima. Tajuk apa? Kalau cikgu Ali ke? Okey, kelas online sejarah bersama Cikgu Ali, Madam Gan, Cik Mo. Ikutlah
siapa-siapa je lah. Okay. Contoh pengetua saya kan ajar seni. Kelas online PSB bersama Bonda Razila. Terpulang. Cikgu boleh letak. Cikgu nak letak kat atas boleh. Cikgu nak letak kat bawah boleh. Terpulang kepada cikgu. Di sini adalah bila kita letak macam ni adalah keberpunyaan. So bila student kita tengok, wow cikgu aku. Macam itulah kita nak tarik dia punya perhatian. Okay. So cikgu pun masukkan gambar-gambar di sini. Okay. Ada orang tanya saya soalan-soalan yang biasa tanya, cikgu, kalau saya tak nak pakai 6, saya nak pakai 4, boleh cikgu? Tak ada masalah. Cikgu nak pakai 2 saja, boleh, 4 boleh. Kalau macam subjek-subjek yang ada amali, macam sains ada amali. Kadang-kadang kita nak suruh budak buat kat rumah, tak tahu kan. Cikgu pergi kat YouTube kan, cikgu letak sini amali sains. Okay. Eksperimen 1. So cikgu boleh bagi arahan. Okey, di sinilah peranan kita. Sebenarnya Hyperdoc ni takkan menggantikan guru, takkan menggantikan kita. Sebenarnya dia membantu kita sahaja. Okey, kadang-kadang kita suruh pelajar kita cari, kadang-kadang dia tak jumpa. Sebab tu kita buat macam ni. So kita letakkan di sini. Ada orang kata kita spoon feed budak kita. Dalam masa-masa pandemik ni, kita tak nak pelajar kita salah. Kalau yang kecil-kecil kan, kalau macam anak kecil-kecil kan, macam saya ada anak sekolah rendah kan. So kadang-kadang dia pun tak tahu, suruh cari, nak kena tengok kan. So kalau kita boleh bagi bimbingan, kita bagi sajalah bimbingan. Ini bimbingan kita. So dalam sini kita boleh buat macam-macam. Kalau cikgu ada Google Form, Google Form pun boleh letak kat sini. So cikgu buat, so inilah hasilnya. Okay, dah siap. Okay, bila dah siap, apalah guna kalau dah siap kalau kita tak share. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak share. Alright. Okay. Bila nak share ni pun dia ada dua kali cara kita pilih link ni. Cikgu kena hati-hati sebab salah pilih share, salah share nanti orang tak nampak. Okay. So bila kita dah siap, inilah hasilnya. Kita dah siap lah semua ni, dah cantik lah, kita rasa dah meletup, ada bubble, semua dah cantik. Cikgu tekanlah button share ni. Okay. So cikgu tekan button share. Dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, cikgu nampak sini get a link. Nampak tak? Anyone with internet. Okay, cikgu pilih anyone with the internet. So inilah dia, cikgu get a link. Lepas tu, okay, macam ni lah. Ni, get a link ni kan. Cikgu pilih anyone with the link. So view. Cikgu bagi view je, jangan bagi orang edit. Jangan buka edit. View saja. Semua orang boleh tengok saja, tak boleh edit. Kalau dia edit, habis semua kita punya ni. So jangan bagi. So, cuma boleh view saja. So cikgu pun copy link. Lepas tu cikgu klik done. Lepas tu cikgu hantar kat group. Cikgu copy link, hantar. Ni saya hantar kat group. Hantarlah. So bila dah dapat, so student kita pun dah dapat. Okay, ini cara yang pertama kita kongsi menggunakan terus dari sini lah dalam bentuk Google. Dalam bentuk Google Doc. Okay, salah satu cara lagi, cikgu nampak kat sini. PDF. Ini Road to Final. Road to Final ni adalah saya punya kelas sejarah form 2. Okay, Road to Final. So boleh share juga dalam bentuk PDF. Okay, saya tunjuk cikgu. Ada 2 cara kita nak share cikgu. Okay, cara yang kedua. Okay, tadi cara pertama kan? Ini cara kedua. Cara kedua, pergi dekat file. Cikgu download as PDF. Okay, pergi file. Download. Masuk as PDF. Okay, masuk as PDF. Lepas tu tada, dia pun download. So cikgu pun download. Lepas cikgu dah download, cikgu share lah dokumen ni kepada anak murid cikgu. So bila cikgu share, macam ni lah, macam saya share. So anak murid kita pun dapat. Inilah hasilnya. Okay, alright. Sampai sini. Okay, so saya stop sharing kejap sampai sini, saya stop sharing kejap. Ada soalan tak untuk cikgu? Ada soalan tak? Ada soalan tak cikgu? Am I going too fast? Saya takut nanti cikgu tak. Ada soalan tak untuk saya sebelum saya pergi ke part yang lain? Saya tengok di ruangan chat dulu. Ada soalan tak? Okay. Okay. Yang warna semua satu muka tu macam mana cikgu? Maaf terlepas. Okay, tak apa. Cikgu klik kat file dan ambil step paste it up. Okay. Jika PDF link boleh klik, boleh.
Boleh cikgu Ayatullah? Boleh. Cikgu, kalau cikgu tengok macam saya share, saya akan share semula sekali lagi yang saya punya bahan ni sebab ataupun cikgu boleh open mic je kan sebab kita kat meet kan. So cikgu boleh open mic dan boleh tanya. Okey. Yang menariknya bila kita gunakan, dia ada dua cara. Tak kisah cikgu guna by Google Doc ke, by PDF ke, it doesn't matter. Okey. Anak murid cikgu masih lagi boleh tengok semua benda tu. Okey, paling penting yang saya nak bagi tahu dengan cikgu semua, cara kita generate link. Bila kita generate link, kita kena pastikan anyone with the link. Ada cikgu-cikgu saya, ini saya share je, bukan saya nak memalukan cikgu-cikgu saya. Tak, sebab first time kan. So bila kita buat, bila kita share, dia terlupa nak restricted tu, lupa nak buka. So dia nampak, orang yang dia share tak nampak. Contoh dia orang send, Shima dah siap. So saya buka, tak boleh buka lah kak. Cuba tengok balik, rupa-rupanya dekat bahagian restricted tu tak buka. So sangat penting lah kita kena bagi anyone with the link. Apa-apa saja link kita kena buka, anyone with the link, view only. Jangan bagi editor. Kalau editor jahanam, habis semua sekali, dia akan kacau kita punya ni. Okay? Alright cikgu? Okay? Okay tak? Okay tak? Okay lah. Okay, saya share balik slide saya. Kalau ada soalan cikgu boleh tanya cikgu, saya akan cuba untuk selesaikan lah. Saya cuba bantu cikgu semua. Okay, so kita dah sampai sini tadi. Okay, ini saya nak share sikit dengan cikgu tentang pencapaian Hyperdoc. Okey, setakat mana Hyperdoc ini dah kita buat. Okey, mungkin hari ni untuk cikgu-cikgu daripada sekolah rendah, saya difahamkan audiens saya hari ni cikgu-cikgu sekolah rendah. Cikgu tak kisah cikgu sekolah rendah ke, cikgu sekolah tadika ke, cikgu sekolah menengah ke, siapa-siapa pun boleh gunakan Hyperdoc ni. Okey, masih belum terlambat. Kita sebab rintisnya di daerah kita. Rintis projek ini di daerah kita, petaling utama. Okey. So ini telah dibentangkan oleh di bahagian ni adalah bonda saya, Bonda Razila, yang telah bentangkan tentang amalan terbaik. Sebab projek ini bermula di Taman Petaling, mula-mulalah kecil-kecil kan. So kita dah share. Okay, lepas tu saya juga dah share dalam perkongsian amalan terbaik PDPC Sejarah Daerah Petaling Utama. So impak daripada share ni, okay, ini dibuat oleh cikgu lain nanti saya tunjuk tadi semua cikgu sekolah saya, nanti cikgu-cikgu semua kata syok sendiri je Shima ni. Okay, ini saya ambil contoh ini adalah daripada SMK Damansara Damai. Yang ni adalah cikgu Nur Haizan. Ini adalah PK, kalau tak silap saya, PK Koko. PK Koko dia telah bawa idea Hyperdoc ni dalam bentuk dia buat kajian, buat macam projek kajian sejarah. Saya was a surprise. Saya tak terfikir dia dah come up with this idea. Lepas daripada situ lepas tu dia buat juga untuk semakan ERPH. Kalau cikgu-cikgu tanya saya macam mana dia buat, saya pun tak tahu. Tapi dia buat ERPH. Kalau nak tahu boleh contact. So mak dia kata pentadbir pun boleh guna. Bukan hanya cikgu biasa-biasa macam kita ni. Okay, pentadbir pun boleh guna. Dia gunakan, dia dah bawa ke high level. Okay, itu bila saya kongsikan di daerah. Okay, saya juga telah bentangkan di Konvensyen Guru Cemerlang Kebangsaan di Kota Baru. Okay, saya tulis paper ini bersama dengan Puan Badia. Cima? Ya. Cuma present ke tak nampak slide? Tak nampak slide. Kejap Puan Bat. Okay, saya present sebenarnya. Kejap Puan Bat. Kejap. Okay. Saya present. Kejap masalah teknologi. Sabar Kejap saya test. Boleh nampak tak Puan Bat? Boleh nampak tak Puan Bat? Okey dah. Okey. Sorry lah cikgu. Masalah teknologi. Okey. So ini yang tadilah saya cakap, kita dah bentangkan di amalan terbaik di Petaling Utama lah. Pengetua saya, Bonda Razila saya. Ini yang saya cakap tadi. Ni saya dah bentangkan di daerah, amalan terbaik daerah. So ini cikgu daerah buat. So mak dia kata cikgu daerah buat. Ini yang saya tadi Puan Haizan PK Koko Puan Haizan. So
PK Koko ni minta maaf. Dia dah come up with the idea, dia buat kajian kes. Dia selain pada PK Koko, dia juga JU daerah untuk sejarah Okay, dia come up with the idea ni. Saya rasa sangat menarik. Dia mesej saya, Cima tengok ni akak buat jadi tak? Jadi. So, saya memang bangga dengan kakak saya ni. So jangan kata cikgu yang berusia tak boleh buat Cikgu ni bukan berusia. Bukanlah berusia, maknanya kata dia memang nak buat, siapa-siapa pun boleh buat, tak kisah. Kita punya pengetahuan, kalau cikgu cakap dengan saya, IT saya tak pandai, okay? Cikgu-cikgu boleh tanya tahap IT saya sebelum saya buat projek ni pada Puan Bat. Puan Bat tahu saya punya tahap IT sangat rendah. Even cikgu-cikgu Taman Bertalim pun tahu saya punya tahap IT sangat rendah. Tapi masih lagi kita boleh buat kalau kita nak buat, okay? So ini yang saya cakap tadi, RPH, ERPH yang dia buat tadi. So dia dah mengangkat Hyperdoc ni ke satu level yang atas lah, saya rasa. Okay. Saya juga dah bentangkan tadi saya cakap di Konvensyen Kebangsaan. Saya tulis paper ini. Paper ini aplikasi digital Hyperdoc dalam PDPR sejarah. Saya tulis paper ni bersama dengan Puan Bat. Okay, saya dah bentangkan di Kota Baru semasa konvensyen ini. Saya mewakili kontijen Negeri Selangor So ada 5 orang semuanya. So bersama dengan saya rasa mantan pengarah BPJ dah bersara, Datuk Hajah Maimunah pada waktu ni dia belum bersara lagi. So di sana. Okey, di Kolokvium Maya Negeri Selangor, saya rasa pun saya dah bentangkan. Okey, nak ajak ramai-ramai cikgu buat Hyperdoc. Okey. So ini di Perkongsian Amalan Terbaik Sejarah Kebangsaan Perlis. Kita buat secara online. Impak daripada sini sangat besar sehingga kan ni cikgu dia ni adalah guru cemerlang guru cemerlang dari Lahad Datu. Saya tak pernah sampai Lahad Datu, tapi cikgu ni saya guide melalui Telegram sahaja. Saya tak pernah jumpa dia, saya tak kenal dia. Kami cuma bertemu secara maya. Dia pun salah seorang presenter hari tu. Dia sangat berminat. Dalam masa tak silap saya 2 ke 3 hari, Puan Saedah bersama tim telah menghasilkan 19 Hyperdoc untuk silibus sejarah KBSM. Okay, dia share lah. So dia tulis kat sini, dia pun share lah. Dia bagi kredit kepada saya dan juga ni, terima kasih. Okay, so dia share. So makna kata ini hanya coaching melalui Telegram. Tak ada video macam ni. Saya tak buat video pun dengan dia. Telegram sahaja. Okay. So kita juga dah buat di peringkat daerah kita pelancaran Hyperdoc oleh Puan Hajah Marfuatun Sastero. Telah kita buat pelancaran Hyperdoc untuk JU sejarah untuk Petaling Utama. Okay, so kita dah buat. Lepas tu saya juga dah buat juga untuk semua JU sejarah KSSM. Okay, ini Jabatan Negeri Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okay, saya diberikan task kongsi sampai pandai. Okay, oleh Cik bila nak sebut nama saya dah lupa. Nanti saya ingat saya sebut okay, kita diminta Cik Alias. Minta maaf Cik Alias, kalau Cik Alias dengar habislah saya. Okay, Cik Alias dia guna hashtag kongsi sampai pandai. Maknanya kata selepas session tu bersama dengan sesi saya bersama dengan JU ini perlu menghasilkan Hyperdoc mereka sendiri. So maknanya kata kita pakai hashtag tu, saya pinjam hashtag tu, kongsi sampai pandai. So setiap kali saya buat perkongsian, saya akan pastikan selepas daripada tu cikgu-cikgu memang boleh hasilkan Hyperdoc dia sendiri. So ini saya buat pagi, petang tu dah keluar. Ini dalam grup kami Okay, dah keluar. Ini Cikgu Azhari, dia dah come up. Ini Hyperdoc yang Cikgu Azhari buat. Mestilah kalau perkongsian subjek sejarah lah. Okay. So ini kekanda saya, Kak Hidayah, dia pun buat. Okay. Ini cikgu yang paling aktif sekarang, Cikgu Yusnizan daerah Gombak daripada daerah Gombak. JU sejarah di Gombak. So dia antara yang aktif sekarang, dia buat tengok setiap ada QR code lagi, ada gambar, ada QR code, ada quizzes, ada macam-macam. So maknanya kata apa yang saya bagi hari ni adalah basic. So bila cikgu dah explore, cikgu dah tahu, cikgu boleh buat lebih kreatif daripada saya. Saya sangat yakin benda tu. Okay. So itu sahaja saya nak kongsi. Hyperdoc bermula di Taman Petaling, di daerah Petaling Utama, di bawah bimbingan Puan Bat.
Okey, saya harapan saya lebih ramai cikgu-cikgu boleh buat, boleh hasilkan hyperdoc supaya dia boleh membantu guru. Okey, ingin saya jelaskan di sini, hyperdoc tidak akan menggantikan kita. Okey, cikgu tak boleh je bagi link. Cikgu bagi link, lepas tu cikgu diam. Tak boleh ya cikgu. Sebab tu bila cikgu bagi link, cikgu cakap lah, okey hari ni buku teks, boleh refer buku teks saya ada kat sini. So tak ada alasan lagi, kalau tak ada buku teks pun dah tak ada masalah. Nota, kita bekalkan semua kepada pelajar kita. Okay, especially yang SPM ni kan. Kalau student-student SPM, so kita boleh letak all the past year question. Saya sendiri saya letakkan soalan-soalan kertas satu. So cikgu boleh ambil je sharing-sharing daripada mana untuk cikgu letak. Okay, mula-mula cikgu nak buat, sama juga cikgu-cikgu di sekolah saya, mula-mula ada satu cikgu ni, saya nak share cikgu. Minta maaf lah, saya ambil sikit masa. Saya suka effort cikgu ni Puan Vatsala. Puan Vatsala ni dia lagi 1 tahun ke 2 tahun nak pencen. Bila bonda saya cakap semua orang kena hasilkan satu hyperdoc, dia lah muka dia memang upside down. Dia memang tak tahu nak buat. Jadi kebetulan minggu lepas saya pergi sekolah, dia pun datang. Simak boleh tak? Saya pun duduklah dengan dia, ajar dia buat. So akhirnya saya nak bagi tahu dengan cikgu semua, Puan Vatsala berjaya menghasilkan satu hyperdoc tentang novel Lieutenant Adnan. Tapi kena baiki sikit lah. Dia macam dari segi basicnya ada, cuma dia tak berapa cantik. Jadi sebab tak berapa cantik, saya tak nak lah cikgu kata, lah macam ni tak cantik. Tapi sebenarnya saya nak beritahu dengan cikgu, effort dia tu memang A++ saya cakap. Okay, lagi saya rasa lagi 2 tahun dia nak bersara kalau saya tak silap. Puan Vatsala, dia buat memang boleh. Sebenarnya dia memang tak menggantikan kita pun. Dia memang kita kena guide. Okey, contoh hari kita nak ajar sinopsis. Kita share lah dengan student kita. Hari ni sinopsis bab 1 ke, bab 2 ke. So cikgu boleh ikut kreativiti cikgu. Okey, cikgu boleh buat dalam bentuk latihan. Apa-apa sahaja cikgu cuba hasilkan. Yang mana secara tak langsung dia boleh membantu kita supaya kita sama-sama kita sama-sama boleh menghasilkan bahan bantu, alat bantu. Okay, so seperkara lagi, kita dah habis seperkara lagi, cikgu jangan risau cikgu tak payah nak create generate link banyak-banyak kali. Contoh saya dah habis ni, saya stop sharing lah, so that kalau ada soalan saya terus boleh jawab. Okay, seperkara lagi saya nak share dengan cikgu. Cikgu dah buat kan, kalau kata cikgu nak edit, cikgu kata hari ni cikgu buat dia punya petak tu tiba-tiba warna hijau cikgu pakai. Tiba-tiba tak suka hijau, nak tukar biru. Cikgu tukar je. Apa saja yang cikgu tukar, anak murid cikgu dapat. Cikgu tak payah create yang baru. Apa cikgu edit. Contoh quizzes kan, quizzes tahan 2 minggu je kan. So lepas 2 minggu cikgu nak generate link baru. Cikgu link, generate saja link baru. Paste dekat situ. So yang original link tu student akan dapat. So dia memang tak ada masalah. So apa sahaja yang kita hantar pada student kita, dia memang dapat. So dia memang tak adalah macam kita every time kita edit kita nak hantar generate link baru. Tak payah. Sekali hantar sahaja. Cuma kita bagi tahu dengan student kita, okey bab 6 nak buat apa-apa. So macam itulah, dekat situlah cikgu. Okey, sebenarnya dia sangat membantu kita bukan dari segi apa, memudahkan tugas kita. Okay, saya sangat terpanggil dengan ucap pertama daripada Datin Farida semasa satu dia punyalah, dia sehingga mengalirkan air mata dia. Itu memang buatkan saya betul-betul rasa macam okay, dia sampai memikirkan apa yang akan jadi kepada anak murid yang tak masuk meet. Kita pun tak tahu what happen. Sometimes parents kerja tak masuk meet. Jadi macam mana nak buat cikgu? Cikgu bagi je link ni. Bila mak dia balik kat rumah, so dia ada handphone kan, so dia klik je, dia dah boleh tengok. Okay, itu yang maksud pembelajaran bersifatkan diri. Cikgu janganlah kalau cikgu kata, alah banyak sangat 6. Cikgu nak buat 3 petak pun boleh. Cikgu nak buat 4 petak pun boleh. Berapa petak cikgu nak buat pun boleh. Cikgu cuba-cuba dulu. Macam mana? Macam ada 2 suara. 2 suara. Suara saya tak jelas ke? Pombat, suara saya tak jelas ke Pombat? Jelas. Okay. Okay. Kenapa macam ada 2 suara? Okay. So cikgu, saya nak tunjukkan, tadi saya dah bagi sampel kan, mana apa-apa sahaja. Clear. Terima kasih. Ini Tuan Komandan Ali. Ini kawan lama saya ni, Tuan Komandan Ali. Cikgu dari Maktab Tentera Diraja.
Okay, so apa yang menariknya macam saya cakap tadi dengan cikgu, bila kita buat sekali, kita dah share. So nanti tahun depan cikgu boleh pakai lagi. Tahun depan cikgu boleh pakai lagi. So kalau cikgu tukar bahan ke, okay, ada yang tanya saya soalan, cikgu tak mau tanya soalan, saya bagi tahu je soalan-soalan orang selalu tanya saya. Okay, ada yang tanya saya, Cima, kenapa satu page je? Kenapa tak boleh buat 3 page? Cikgu nak buat 10 pun boleh. 10 pun boleh, 5 pun boleh, berapa pun boleh. Tapi kita sebenarnya nak capture student kita punya attention. Satu page sahaja. Dengan satu page, satu link, bila dia klik, dia akan dapat satu page. Bila dapat satu page, satu je. Tapi dalam satu tu sebenarnya banyak. Okay. Kalau 2 tu dia nak kena scroll down ke bawah. Tapi kalau satu, dia memang maintain satu. Okay. Contoh, saya ada juga buat untuk past year question untuk SPM. 19 tahun punya soalan dalam satu page sahaja. Okay. So cikgu jangan risaulah, cikgu ikut kreativiti cikgu nak buat macam mana. Cikgu, kalau cikgu ambil bahan-bahan daripada internet, trust me, bila cikgu dah pandai, cikgu dah macam dah boleh, dah get, orang kata apa, dah get attached to this hyperdoc. Okay. Cikgu boleh buat satu hyperdoc dalam masa 15 minit. Saya tak tipu cikgu, 15 minit. Mula-mula saya buat satu hyperdoc saya yang pertama hodoh. Saya tak nak tunjuk semua orang. Hyperdoc saya yang pertama hodoh, memang simple. Itu Puan Bat je lah yang menjadi saksi ke hyperdoc pertama saya, memang hodoh. Okay, tapi selepas daripada tu saya belajarlah run satu hyperdoc saya ambil masa my first hyperdoc 1 bulan. 1 bulan. Sebab saya IT tak pandai. 1 bulan. Saya PKP. 1 bulan. Tapi kita kata usaha tangga kejayaan. Abang kata pengetua saya, usaha sepenuhnya ke arah kecemerlangan. #Taman Petaling. So saya memang usahalah buat. Jadilah yang macam sekarang. Dan saya sangat berbesar hati bila melihat hasil kerja kawan-kawan saya dan juga rakan-rakan guru yang lain. So ada yang buat lebih cantik, ada yang macam-macam. Saya terujalah melihat hasil kerja kawan-kawan saya. So sebab saya share, saya dah minta izin dululah, saya dah minta izin dengan pengetua saya minta bagi tahu dengan kawan-kawan saya akan tunjukkan kepada semua tentang hyperdoc ni bukan hanya subjek sejarah. All this while I'm sharing is only for my subjek sejarah. Jadi cikgu-cikgu confused, cikgu bahasa Inggeris tak nak buat, cikgu bahasa BM pula, minta maaf. Cikgu bahasa Melayu pun tak nak buat sebab tak nampak. So hari ni saya dah bawa tadi, saya tunjuk cikgu contoh, semua subjek boleh buat. Biology, fizik, chemistry, you name it, anything cikgu boleh buat dan cikgu boleh guna kreativiti cikgu. Apa yang saya share dengan cikgu tadi adalah yang sangat minima. Minima tu bukanlah sampai tak boleh hasilkan. Cikgu boleh hasilkan sendiri berdasarkan kepada apa yang saya bagi cikgu tadi. Nanti bila cikgu explore, cikgu jadi pandai. Trust me, after 1 or 2 you boleh buat. Okay. Contoh PK1 saya, dalam masa tak sampai 1 jam, dia hasilkan 2 hyperdoc. 2 hyperdoc. PK1 saya, Puan Gat. Nanti dia marah saya. Kau bagi tahu semua orang Cima, dalam masa ni memang sangat pantas dan dia boleh edit. So boleh edit, cikgu edit je. Kalau hari ni buat, besok kata cikgu dah hantar kat anak murid, tiba-tiba cikgu nak edit, boleh, tak ada masalah. Anak murid masih lagi boleh tengok, dia akan dapat yang terbaru. Okay, bila kita share, pastikan anyone with the link. Itu saja. Jangan restricted, jangan MOE. Nanti orang daripada situ tak boleh. Okay cikgu, saya rasa saya dah share apa yang ilmu yang saya ada. Ilmu yang sedikit saya ada ni, saya dah share. Saya harap lebih ramai boleh come up with the idea. Saya tahu cikgu-cikgu muda, cikgu-cikgu tak muda ke, cikgu-cikgu senior, memang idea memang banyak. So cikgu boleh, cikgu jangan limitkan diri kita. Jangan limit, cikgu buat. Saya rasa teruja untuk melihat lebih ramai rakan-rakan guru saya. Okay, tak kira lah daripada daerah mana sekalipun, kita sama-sama bantu anak murid kita. Okay, cikgu boleh buat untuk subjek perniagaan juga. Perniagaan boleh, ekonomi boleh, semua boleh cikgu. Cikgu jangan risau. Okay, so saya buka untuk sesi soal jawab. Saya rasa saya dah cakap banyak sangat. Okay, kalau ada soalan, cikgu boleh letak di ruangan komen ataupun cikgu nak tanya direct pun boleh. Nanti saya akan cuba bantu cikgu. Okay. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Shima. Cikgu-cikgu yang ada soalan boleh kemukakanlah. Boleh buka mic ataupun tulis di ruangan komen ya.
seperti yang Cikgu Shima nyatakan tadi, Hyperdoc ni boleh diaplikasikan dalam semua subjek ya. Tidak kira lah di sekolah menengah ke, di sekolah rendah ke, semua boleh aplikasikan. Yang penting cikgu cuba dulu dan cikgu kena cuba seperti yang Shima katakan tadi, kalau cikgu punya pengetahuan dalam ICT tu pun sangat minimum pun masih boleh pasti boleh, bukan masih, pasti boleh lah. Sebab Shima ni saya tahu bila dia mula-mula dulu pun pengetahuan dia agak limited. Jadi kita sama-sama lah, saya bersama dia, kita sama-sama belajar waktu PKP yang pertama sebab ada banyak perkongsian kan sewaktu itu. Jadi dari situ kita boleh belajar dan cuba Jadi saya galakkan cikgu-cikgu yang ada di dalam ni ataupun di luar sana untuk cuba, tak kira lah nak cuba aplikasi Hyperdoc ke, atau cikgu sendiri ada inovasi yang tersendiri yang cikgu guna di dalam PDPR, cikgu bolehlah berkongsi sebab kita ni dah boleh dikatakan berubah nak tak nak kita perlu berubah dan kita perlu belajar benda-benda yang baharu. Jadi kalau ada soalan tentang Hyperdoc ini, cikgu boleh kemukakan. Okey, Puan Bat, saya nampak satu soalan daripada Cikgu Nur Azlina binti Zakaria. Baik. Dah try tapi tak pandai nak share pada student. Cikgu Shima boleh tolong saya? Okey, cikgu, saya share balik skrin saya. Sekejap saya share balik cara nak share tu. Saya share balik lagi sekali cikgu. Boleh nampak slide saya tak, Puan Bat? Okey, boleh. Okey. Alright cikgu, bila cikgu dah siap, Cikgu Azlina, cikgu dah siap, cikgu nampak button share ni cikgu? Okey, cikgu share. Kalau untuk cikgu, for beginners for beginners cikgu share yang ni, cikgu klik share. Dia keluar benda ni cikgu pilih anyone with the link. Okay, so cikgu copy link. So dia akan keluar macam ni lah so dia akan keluar macam ni. Cikgu dapat tak? Cikgu Azlina boleh buka mic tak cikgu? Cikgu dapat tak yang macam Shima tunjuk ni? Dapat. Okay, cikgu dah dapat benda ni, cikgu tekan copy link tak? Tekan copy link. Okay, cikgu tekan copy link, cikgu tekan done. Okay. Tekan done. Okay. Cikgu tekan done, lepas tu cikgu paste lah link tu dekat Telegram ke. Telegram lah, kalau kita Telegram sendiri kan. Cikgu paste dekat Telegram, nanti dia keluar macam ni cikgu. Tapi dia tak keluar macam tu, ada gambar kan? Dia keluar link saja. Tak apa, cikgu send dulu. Nanti dia keluar. Gambar tu akan keluar kemudian. Cikgu, Okay. gambar tu tak penting cikgu. Gambar tu kadang ada, kadang tak ada. Yang penting link. Cuba cikgu Azlina klik link tu. Tak keluar gambar kan? Cuba klik link tu. Keluar tak? Keluar tak Google Doc tu? Keluar tak Hyperdoc tu? So kita cuba bantu. Tak, dia keluar request access pula. Okay, request access makna kata cikgu tak open link. Cikgu tak open link. Cikgu kena dekat sini. Okay, cikgu, anyone with the link? Anyone tu Ya, cikgu kena tekan dulu anyone with the link. Anyone with the link? Okay? Anyone with the link? Copy link? Done. Lepas tu cikgu cuba share. Dapat tak? Dapat tak? Okay. Dapat. Alright, Alhamdulillah. Okay, saya Terima kasih. Sama. Okay. Okay, so saya dah selesaikan satu. So cikgu, itulah dekat situ. Bila kita nak share, bila share tu cikgu kena pastikan kalau cikgu tak pilih anyone with the link, automatic kalau cikgu tak pilih anyone with the link, dia akan jadi request access. So makna kata orang tak boleh tengok Ada student buka tapi tak ada kosong.
Macam apa ni? Tak faham. Saya tak faham. Ada student Maksud buka, dia kalau dia dah buka link tu tapi template tu kosong. template tu kosong, cikgu tak buat lagi ke? Buat tapi tak ada, dia kata kosong. Teacher blank dia kata. Cikgu, boleh tak cikgu copy link tu, cikgu paste dekat ni, saya check cikgu. Ataupun cikgu cikgu send dekat saya, tolong share kat sini, kita pakat buka. Terima kasih Tuan Ali. Cikgu cuba paste dekat sini. So nanti Cima buka, so nanti Cima try tengok apa yang tak kena. Cikgu try paste kat sini. So mungkin kita boleh bantulah. So that kalau berjaya, Cikgu Azlina dah siap dah satu hari ni. Alhamdulillah ada dah satu cikgu dah siap. Okay. Ada lagi soalan-soalan lain? Tak ada soalan? Wah. Ada soalan? Cikgu ada soalan cikgu? Ada soalan? Macam tak ada je. Cikgu Azlina nak share ke link tu? Kalau cikgu, okey. Kita ada tak platform untuk sharing link bahan-bahan sejarah yang menggunakan Hyperdoc ni? Atau hanya perkongsian link dengan rakan sahaja? Okey. Saya suka soalan Cikgu Ayatullah. Okey, buat masa sekarang, okey. Sebab Hyperdoc ni memang sangat baru cikgu. Sangat baru. Saya pergi my first presentation, saya rasa saya tak suka nak claim benda ni. My first presentation pada bulan 9. Bulan 9. Okay, my first presentation bulan 9. Masa tu saya keluar dengan idea Hyperdoc ni. Saya go all out lah. Selepas mendapat persetujuan daripada Puan Bad, okay, saya pun dapat peluang untuk present. Jadi masa tu memang saya buat, saya share memang saya sendiri-sendiri. Saya sendiri-sendiri. Lepas tu saya ajak tim JU saya, JU daerah, JU negeri. Jadi kebanyakannya cikgu-cikgu yang buat ni, bila dia dah siap, dia ada terpulang pada dia lah, dia nak share ke tak share. Ada orang dia tak nak share. Macam tadi saya tunjuk yang daripada Lahad Datu, dia memang share dalam semua grup sejarah sekolah menengah, dia share semua. Cikgu Yus, dia share semua dalam semua grup sejarah sekolah menengah. Okay, so dia orang paste kat situ, dia orang share. So cikgu buat, cikgu nak share, cikgu boleh paste dekat mana-mana ni. Ataupun kalau cikgu tak nak share, cikgu kata macam malulah, takutlah, seganlah, cikgu boleh buat antara cikgu dengan anak murid cikgu. Tu terpulang. So kalau macam kalau cikgu-cikgu sekolah rendah, dia biasanya kan dia ada dalam grup dia kan, mungkin boleh share. Cikgu-cikgu BM kan, cikgu-cikgu BM dalam grup panitia, ataupun cikgu boleh share sesama cikgu. Cikgu boleh buat internal dan cikgu nak all out. Cikgu nak dapat pahala lebih, cikgu share lah. Ramai orang boleh guna. Okay. Kalau platform yang link ni memang bukan bidang kuasa saya. Buat masa sekarang saya memang share sajalah. Kalau saya secara peribadi saya akan share dalam grup sejarah lah. Saya share. Kalau saya cikgu sejarah kan. So tapi ada setengah yang saya buat memang saya tak share. Ada setengah saya buat saya tak share. Saya buat untuk anak murid saya. Mungkin ada nak buat penambahbaikan lagi. So saya tak share lah. Terpulang pada cikgu. Cikgu nak share semua boleh. Cikgu nak simpan dekat cikgu boleh. Tu terpulang. Nak share dalam panitia sekolah boleh. Panitia daerah boleh. Cikgu nak share negeri. Kalau cikgu ada platform macam tu lah. Right? Saya harap saya menjawab soalan Cikgu Ayatullah. Kalau cikgu nak share dengan saya, boleh cikgu hantar dekat saya boleh tengok. Kalau dia akan lebih bermanfaat kalau kita share dalam grup yang besar. Grup yang besar, bila kita buat tu dah stable, apa yang kita buat tu stable, kita share. Contoh, first Hyperdoc saya buat untuk siri bimbingan kertas SPM, kertas 1. Saya share, satu Malaysia boleh tengok. Semua orang boleh guna, semua student boleh buat, boleh test. Okay, saya test untuk student. Kadang-kadang kita tak boleh pergi. Saya sendiri saya ada buat ceramah, so saya boleh guna bahan tu. Ataupun kalau saya tak boleh pergi, macam sekarang pandemik kan, saya bagi je link tu kat cikgu. Saya bagi kat cikgu. Nah, ambil link ni, suruh budak buat. So dia klik the link. So semua orang, Aizatul Syahrin angkat tangan. Kenapa ya dia? Cik angkat tangan pasal apa sayang? Ada soalan kah? Okay. So cikgu boleh share. Bila kita buat benda tu, kita guna sharing is caring. So kita boleh. Alright. So Cikgu Azlina dah hantar kat sini. Kejap ya, saya tengok. Saya cuba bantu Cikgu Azlina.
Sekejap cikgu. Unit access. Cikgu, unit access cikgu. So cikgu tak open sharing betul-betul cikgu. So bila saya buka dia keluar access deny unit access. Ask for access or switch to account with access. Learn more. Request access. Mana saya nak buka memang tak boleh lah ni. Google Doc cikgu ni makna kata macam yang tadi itulah yang saya tunjuk dengan cikgu. Bila kita share, kita kena buka dia punya tu. Kita kena buka, masa sharing tu kita kena buka untuk anyone with the link. Anyone with the link dulu. Kalau dekat sini dia tak ada. Dia share with people setting, editor viewer je tu sahaja. Cikgu guna Google Doc cikgu? Google Doc. Kenapa ni kalau biasanya yang saya buat-buat, yang saya share-share ni kan, tu saya cakap yang ni kena tanya IT sikit lah. Tapi selalunya dia memang akan keluar yang macam tadi tu. Kalau cikgu tak open link, jadi dia memang akan keluar request access. Boleh je kalau cikgu bila macam tadi saya dah request access, cikgu kena cikgu kena benarkan dulu. Cikgu benarkan, orang tu boleh masuk. Access deny. Macam sekarang access deny. Saya dah minta request send, you will get an email letting to know if the file is shared with you. Sekarang ni cikgu tak share file tu dengan cikgu tak open sharing. So kalau cikgu tak open sharing, memang kita tak boleh buka lah. Cuma yang dia keluar share with people ni, dia akan keluar grup ni lah. Grup saya tu lah, murid-murid tu saja. Sebab cikgu pilih murid-murid, jadi murid-murid cikgu je yang boleh tengok. Cikgu dah pilih. Sebab cikgu pilih murid-murid cikgu je boleh tengok. Jadi murid-murid di sekolah cikgu sahaja boleh tengok. Kalau cikgu murid-murid sekolah lain tak boleh tengok. Macam contoh. Kejap saya hantar saya punya link. Kejap saya hantar saya punya link, saya paste dekat meeting ni kejap cikgu. Saya cuba. Kejap cikgu, saya cari saya punya link untuk semua orang boleh buka tengok. Okay, kejap. Cikgu. Saya ambil daripada saya punya Google. Kejap cikgu. Untuk ambil air. Okay, ambil air. Shima, mungkin boleh suruh Cikgu Azlina tu share screen dia dan tengok macam mana dia share tu. Kita boleh bantu Cikgu Azlina ni untuk change setting. Maaf Puan, saya guna dua site ni, laptop dengan tu. Jadi dia dah. Cikgu buka balik Google Doc tu. Kita yang punya ni. Ada Hyperdoc tu. Lepas tu cikgu present dulu. Cikgu present. Boleh? Okay, cuba try yang ni. Saya link ni boleh kot? Sebab link ni dia ada keluar gambar. Sekejap Please write the story about your house, ya? Yes, correct. Ni boleh. Okay. Saya dah faham dah. Macam mana? Saya tahu dah ni macam boleh. mana nak buka access dia. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. So kita ada satu cikgu dah berjaya. Alhamdulillah. Okay, hands on lah. So dah berjaya. So cikgu-cikgu yang lain boleh cuba. Okay. Macam saya cakap tadi, cikgu create dulu. Cikgu cari bahan-bahan cikgu create a folder, cikgu letak kat situ. InsyaAllah cikgu, bila cikgu dah ada bahan-bahan, cikgu susun bahan cikgu nak tarik kejap lagi memang sangat senang. Okay, tahniah Cikgu Azlina usaha tangga kejayaan. Inilah dia, usaha sepenuhnya ke arah kecemerlangan. Cikgu cuba. Okay, good job cikgu. Tahniah. Alright. So ada tak lagi cikgu-cikgu lain yang nak tanya soalan? Kalau tak ada, thanks to you PPT. Ini Puan Bat saya ni. Puan Bat saya pandai IT. Betul, Puan Bat saya pandai. Kalau kalau itu sajalah. Itu saja Puan Bat. Sampai di Saya sini serahkan sajalah. semula kepada Puan Bat. Okey.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Shima atas perkongsian tadi. Walaupun saya rasa dah tak ada suara dah ya. Patut sikit tekak. Itulah. Terima kasih sekali lagi kerana sudi membuat perkongsian pada pagi ini. Sebenarnya Cikgu Shima dah buat satu perkongsian sewaktu Gegar Digital pada 2 hari bulan yang lepas. Tetapi saya mengambil inisiatif ini untuk berkongsi dengan mungkin cikgu-cikgu sekolah rendah yang tak tahu ataupun yang tak sempat mengikuti sesi perkongsian waktu Gegar Digital untuk mengambil peluang ni untuk belajar penggunaan HyperDoc yang boleh diaplikasikan di dalam PDPR lah, tak kira apa-apa pun subjek jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Shima yang sentiasa membantu unit sains sosial sektor pembelajaran PPD Petaling Utama. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua guru. Sebenarnya dekat YouTube tadi pada awalnya ada kesilapan teknikal, saya tak share audio jadi suara Cimah tak keluar, gambar je keluar. Dan tengah-tengah tu bila Cikgu Nik perasan Cikgu Nik message baru saya perasan. Minta maaf disebabkan kesilapan teknikal tu sebab saya sedang handle 2 live pada masa yang sama. Kepada penonton di YouTube saya mohon maaf lah di atas gangguan teknikal tu. Apa yang saya boleh buat nanti recording di Meet ni saya akan download dan upload semula di YouTube. Sebab di Meet ni kita ada dah suara kan, dan saya akan download dan upload semula di YouTube lah supaya cikgu-cikgu yang terlepas atau nak ulang kembali sesi ni boleh tengok semula Okey. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang dapat menyertai sesi perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang menonton di YouTube. Saya akan kongsikan link kehadiran di ruangan chat kehadiran SPL untuk cikgu-cikgu isi, dan saya juga akan kongsikan pautan Google Form untuk mendapatkan sijil elektronik Jadi cikgu-cikgu boleh isi SPL dan pautan Google Link ini saya akan buka selama 30 minit sahaja supaya cikgu-cikgu boleh daftar, kemudian saya akan tutup saya rasa sampai di sini sahaja sesi perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Cikgu Nur Hashimah. Terima kasih kepada Pengetua SMK Perempuan Taman Petaling kerana memberi keizinan untuk Shimah berkongsi pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan KPPD Petaling Utama, Puan Hajar Marpuh Atun binti Sastro, dan juga Timbalan Sektor Pembelajaran iaitu Puan Nurin binti Zakaria atas sokongan dan galakan ke atas perkongsian yang kita adakan pagi ini jadi saya rasa sampai di sini sahaja. Jika ada apa-apa soalan, ada pula yang baru masuk ni, kita dah habis dah pun ni. Kalau ada apa-apa bolehlah menghubungi Shimah Shimah tadi ada tinggalkan email address kan? Ada Puan Bat. Boleh lah. Okay, saya letak lagi sekali Puan Bat, saya letak dekat chat dekat ruangan ataupun chat cikgu Telegram je kan. Cikgu Telegram, cikgu cari nama saya Shimah Nawawi. Kalau cikgu apa, cikgu cari dekat Telegram Shimah Nawawi. Okay, so nanti saya akan cubalah bantu cikgu. Okay, Cikgu Azmina, saya rasa cikgu macam tadi lah, cikgu jangan open link lah. Cikgu restricted je. Cikgu untuk bila cikgu letak Google Slide, cikgu jangan open link. Cikgu restricted. Jadi student tak kacau lah. Okay, alright, terima kasih semua. Terima kasih. Kalau ada cikgu-cikgu yang berjaya membuat, bolehlah berkongsi nanti kita boleh buat perkongsian okey, selamat berjaya, selamat mencuba. Terima kasih kepada semua. Kita pun dah menghampiri
cuti persekolahan kan, jadi semua cikgu-cikgu saya rasa sibuk. Sampai di sini sahaja perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Bye. Bye semua. Terima kasih.